Apa dia? Tertidur? Oh, ni tak beritahu ya? Ni air tidur. Air kalau Oh, dia kalau penat untuk kalau tidur. penat ataupun ada masalah tidur kan, dia akan mudahkan lah. Okey, baik. So, macam mana bang tadi? Okey, kita sambung. Tanggungjawab. Okey, Syah. Memandang kita ni di padang yang sama. Kenapa abang cakap padang yang sama? Sebab apa yang kita buat ni sebenarnya adalah bercakap. Kita bercakap, kita bercerita dengan orang. So, kita sedang bercakap dengan orang bergantung sepenuhnya dengan apa yang kita cakap, betul? Tanggungjawab tu berat tau sebenarnya, Yusof. 100%. Besar tau. Bila abang... Lagi-lagi bila Rasulullah SAW suruh kurangkan bercakap. Ya. Dan apabila kita diberi satu kelebihan yang kita cakap, orang suka dengar, sebenarnya benda tu kelebihan yang beban berat tau. Satu contoh yang abang boleh bagi kat Yusof. Ini cerita betul yang abang tengok, yang abang dengar, dekat ada seorang Mak Saleh ni dia kongsi tentang bahayanya kata-kata. Kata-kata yang kita duk cakap ni Yusof, dalam tak sedar, dia boleh memberi efek yang sangat besar pada orang. Contoh, kita ice breaking tadi datang, abang puji Yusof, abang suka tengok Yusof, abang suka tengok perkembangan Yusof. Apa yang Yusof rasa? Yusof rasa macam happy, semangat, okey, kita boleh blend in. Wow, best. Kita boleh bersembang ni sampai tak sedar ni, hampir 2 jam. Ada satu cerita yang seorang budak ni dia sangat sayangkan ayah dia. Dia memang sangat rapat dengan ayah dia. So, ayah dia ni pula busy. Dia orang yang macam tak berapa caring sangat dengan apa yang anak dia buat. Walaupun anak dia kalau kat sukan kat sekolah tu anak dia cemerlang ataupun anak dia buat something, lukis, tunjuk kat ayah dia. Ayah dia macam tak berapa ambil peduli. Sampai satu masa anak dia anak dia masuk universiti, ni di luar negara anak dia pencapaian yang bagus, anak dia call ayah dia. Dia telefon, "Hi dad," dia cakap kan, keputusan dia cemerlang, dia beritahu kat ayah dia. So dengan harapan untuk ayah dia bangga, impress dengan dia. So masa tu ayah dia boleh cakap, okay, sorry ayah tengah busy ni, boleh tak kita cakap nanti? Sorry ayah busy. Ayah dia letak. Hanya dengan perkataan ayah tengah busy, budak ni yang daripada seorang student yang cemerlang, hidup dia berubah sejak pada tu. Dia terlibat dengan kawan-kawan yang tak sihat. Dia ambil benda-benda yang terlarang. Terlibat dengan dadah. Sampai satu masa yang cerita ni cakap, budak ni overdose dadah. Budak ni overdose dadah dan dia pergi tengok kawan dia kat hospital. So masa dalam keadaan budak ni tengah nazak, kawan-kawan dia yang lain ada. So yang dia ni, yang dah lama tak jumpa kawan dia ni, sebab dulu dia tahu kawan dia ni memang belajar yang cemerlang apa semua. Kawan dia tanya pada kawan-kawan budak tu yang lain, kenapa dia jadi macam ni? Dulu dia tak macam ni. Dia dulu budak yang baik. So ada seorang tu cakap, dia orang pun pernah tanya kenapa dia jadi macam ni. Tapi dia kata dia macam dah malas nak ambil peduli tentang diri dia, disebabkan orang yang dia paling peduli pun abaikan dia. Maksudnya ayah dia tadi nak dijadikan cerita, budak tu mati, meninggal. Hanya daripada perkataan, nantilah ayah busy ya. Hebatnya perkataan tu, Ustaz. Hanya daripada perkataan tau, nantilah ayah busy. Betul Ustaz, dia boleh mengubah orang. Sebab tu bila abang fikir balik dulu, abang ada satu kelebihan yang abang melawak orang suka, abang bercakap apa semua. Dan satu ketika tiba-tiba apa yang abang buat tu salah. Efek kan? Macam abang menghampakan. Jadi sebenarnya tugas kita ni berat tau Izzah.
kita ni bercakap, kita tahu orang nak dengar kita cakap, tapi apa yang kita sampaikan tu? Adakah kita sampaikan tu sebenarnya dapat mengubah hidup orang tu menjadi something, dapat membahagiakan orang tu, ataupun sebaliknya, kalau apa yang kita cakap tu, sebab kadang-kadang lagilah budak-budak Gen Z ni, budak-budak Gen Z lagi dia suka, kadang-kadang apa yang dia idolkan tu, dia orang suka ikut betul-betul follow, kan? Macam Rasulullah SAW kan, abang kebetulan abang diberi peluang je lah Yusuf, abang diberi peluang menunaikan umrah kali keempat baru ni dapat pergi. So masa kali keempat ni abang pergi, abang dapat satu benda yang abang rasa cemburunya abang dengan Rasulullah SAW. Bila abang mendengar, kalau Yusuf ada sempat pergi sekarang ni dekat Masjid Nabawi, setiap kali lepas solat maghrib di pintu nombor 19, diorang ada buat kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni diorang akan menceritakan pada kita tentang riwayat sejarah hidup Rasulullah SAW kan. So dekat situ kita dapat kenal lagi rapat. So masa tu abang dengar Rasulullah SAW ni sebenarnya bila baginda wafat, para sahabat ni mandikan dia, tak buka pun baju dia. Hebat tu, dapat dengar cerita-cerita hebat ni macam tu kan. So masa orang berkumpul dengar kata-kata Rasulullah SAW ni, dan sekarang bila kita tengok kan, setiap butiran dan kata-kata daripada Rasulullah tu dapat menjadi satu amalan yang baik. Kita ni diberi peluang, diberi sedikit je. Bukannya kita taharus tak Nabi, bukan. Diberi peluang satu sedikit saja untuk kita bercakap yang orang macam suka nak dengar. Macam Yusuf sendiri buat podcast, ada 100,000, 125,000 kan orang dengar kan. So dalam podcast tu, kadang-kadang kita fikir, ada tak benda baik yang aku dah kongsi dengan orang kan. Sebenarnya ni bukan abang nak cakap pada orang, abang cakap pada diri abang sendiri tau. Sebab kadang-kadang kita alpa tau, kadang-kadang kita akan lagi suka berborak something benda yang kosong sebab kita suka. Faham. Tu tau sebenarnya. Jadi bila kita faham konsep dia, kita ni diberi satu peluang yang ada kat sini ni, sebenarnya berat besar. Kalau ada orang terpesong dengan apa yang kita sampaikan, setuju? 100% setuju. Tapi Yusuf bagus. Sebab pada abang, kenapa abang kata Yusuf adalah antara bagus? Sebab cabang yang Yusuf buat tu pada abang dah betul. Yusuf on the track lah. Yusuf dah berjaya. Yusuf dah buat satu, Yusuf dah buktikan yang Yusuf sukses dengan apa Yusuf buat. Abang tengok tau iklan-iklan Yusuf. Okay, saya dah ada berapa channel yang saya berjaya bangunkan. Saya dah ada berapa platform media sosial yang saya start pada zero. Dan Yusuf nak orang buat supaya diorang percaya diorang boleh achieve. Sebenarnya itu satu penyampaian perkongsian yang bagus, abang rasa. Jadi Yusuf on track. Betul, kadang-kadang tak semua nak buat macam tu. Kadang-kadang orang, apa yang dia dapat, bukan senang dia nak kongsi. Lagi baik dia nak buat contoh kan. Aku ada podcast. Kenapa aku nak ajak orang lain buat podcast? Kalau orang lain buat podcast, banyak saingan aku. Lebih baik aku buat podcast ni sendiri. Tapi sebenarnya sekarang ni abang seronok sebab abang baru nampak dekat Malaysia industri podcast ni dah makin naik. Saya sebenarnya suka sebab hari tu saya ada pergi ML Studio, orang tanya pasal pendapat kalau sebab podcast dah makin banyak. Saya sebenarnya suka sebab saya tak langsung dia akan memaksa setiap orang untuk meningkatkan kualiti masing-masing. Yes. Dan abang terus terang cakap, bukan nak puji ke, nak jaga hati ke. Yusuf antara yang mewarnai podcast Malaysia dengan cara Yusuf sendiri. Betul Zah? Bukan senang tau seorang nak handle guest. Abang sendiri dekat Okay Let's Go berempat. Abang dekat Dol pun sekarang berempat. Pernah kena dengan guest yang tiba-tiba kita tanya macam,
Yo. Dia tak jawab sangat Ya, ya, ya. lah. Tanya semata, jawab semata. Nah, Oi. mana aku nak korek lagi ni Ya, kan. ya, ya, ya. Kalau ada partner, okey, macam Ya. boleh main dengan partner. Eh, Yusuf berani tu Yusuf. Sebab pada abang Yusuf bukan ada background daripada reality show ke. Yusuf memang terus start buat podcast, Yusuf terus terjun tau. Bukannya Yusuf sebelum ni memang pernah mengacara ke apa. Okey, satu lagi yang abang kongsi ya. Podcast semua orang boleh buat. Tapi seni podcast tak semua orang ada. macam mana tu maksudnya? Sebab tu kadang-kadang kalau kita dengar podcast, ada orang yang sembang macam meripik. Macam tak tahu apa yang dia orang sembang ni. Macam abang tak nak mention lah. Tak baiklah kita mention mana-mana podcast pun kan. Kadang-kadang kita tengok ada teenagers yang set up podcast. Pada dia orang macam, okay, guys, jom kita set up podcast. Kita set up, kita pasang kamera, kita baca mic, kita borak. Podcast tu bukan tu. Podcast ni dia ada seni suara dia. Betul tak? Dia ada seni suara dia. Macam mana kita nak rancakkan perbualan tu? Macam mana? Kalau tak ada seni dalam podcast, Yusuf sendiri pun sebenarnya ada seni. Kalau Yusuf tak ada seni, masakan Yusuf boleh berbual dengan orang sejam, 3 jam dengan orang yang pertama kali Yusuf jumpa. Terfikir tak? Sama terfikir. Yusuf jumpa abang first time ni. Yeah. Kita duduk di meja ni tadi daripada pukul 9 sampai 10.30, sejam setengah. Dan kita tak terasa pun. Abang ada barang, Yusuf ada barang. Itu seni. Semua orang boleh buat podcast. Semua orang boleh buat podcast. Orang boleh set up kamera, orang boleh letak mic, duduk. Mungkin kau boleh capai sampai sejam setengah, 2 jam. Tapi apa isi yang kau borak tu? Dan abang, kenapa abang, kalau Yusuf tengok abang betul-betul abang betul-betul bagi untuk podcast. Yeah. Abang betul-betul bagi. Tak kisah abang kat mana pun. Tu antara benda saya nak tanya sebenarnya. Abang tak kisah abang kat mana. Abang kat Lepak Bapak ke, podcast Singapore yang abang ada buat juga ni. Abang dekat Okay Let's Go ke, abang dekat Bora Official ke, abang dekat Yukas ke, abang bagi. Sebab pada abang dulu, satu ketika dulu, ketika aku diberi peluang untuk bercakap, diberi peluang untuk luahkan pandangan aku, tak ada satu pun aku rasa yang ada isi. Tak ada satu pun aku rasa yang ada isi. So kali ni, mungkin bukan di tangga yang dulu, tapi Allah tetap bagi aku satu lagi chance, satu lagi, mungkin sedikit lagi peluang. Sebab abang paling cinta radio dulu. Sebab radio ni Yusuf, tak tahulah kalau tiba-tiba Yusuf satu hari dapat kan. Best Yusuf. Bayangkan Yusuf bangun pagi, kita nak pergi bekerja, berjumpa kawan-kawan. Dan berborak. Dibayar gaji, ada yang mencecah hingga ratus ribu. Kita datang dulu Yusuf, buat apa tadi pagi? Okey, aku semalam ada. Tu Yusuf tanya, abang semalam macam mana? Abang semalam ada lah, pergi sini. Kongsi. Apa lagi pekerjaan yang datang jumpa, duduk, mic, hadap kawan-kawan, bercerita. Radio je Yusuf. Best. Tapi tak semua orang boleh buat. Sebab tak semua orang ada seni suara. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya seni suara Yusuf. Sebab tu kalau takkanlah Yusuf tak ada pengalaman yang Yusuf dengar podcast-podcast lain yang Yusuf akan rasa macam, apa siap dia orang bual? Yeah. Bingit siap. Kan? Kadang-kadang dia lepas je, mencarut apa semua. Sebab tu bila kalau Yusuf faham kalau orang tak alert dengan apa kita cakap, contoh ambil Dol episod 1, Syuib bercerita pasal main mesin judi kan, untuk bagi kesedaran. Tapi sebab orang terlampau alert, orang pegang, orang nak dengar apa kau cakap. Sebab tu bahayanya bila orang dah terlampau nak fokus apa kau cakap, kalau kau tersilap, tak ada betul-betul point yang kau bagi, orang boleh salah anggap, orang boleh kecam.
Jadi kita ni di situ, Isaf. Yeah. Kita ni ibarat berdiri di atas pagar yang dekat bawah dia duri tau. Betul. Sedikit kesilapan kita, cong, habis. Kalau tengok dulu masa mula-mula saya seni podcast ni, saya lebih emotional lah saya boleh cakap. Emotional maksudnya sebab kita rasa tak siapa tengok. Tetapi sekarang ni saya rasa saya lebih sangat-sangat berhati-hati. Betul? Sebab banyak perkara yang tak diingini berlaku. Sebab kadang-kadang orang ingat kita nak viral. Tak ada orang yang nak viral. Bukan. Tak ada orang yang nak viral. Apa perbezaan paling ketara abang nampak perbezaan antara radio dengan podcast? Okey. Podcast ni, kalau Yusuf tanya abang lah, ini abang punya point of view. Point of view abang ni ibarat 10 sen je. Sebab ramai lagi orang yang dah buat podcast lagi lama. Even dekat Malaysia kita ni pun lagi banyak orang buat podcast. Cuma ada pandangan masing-masing. Cuma pandangan pada abang, antara radio dengan podcast ni beza dia. Podcast ni dia lebih mendalam, Yusuf. Contoh kalau abang dengar kat radio, abang nak dengar pasal tajuk MH. Yang Yusuf ada tanya pasal siapa? Tuan Mr. Joe Joe. Mr. Joe, Abang Joe kan. Pasal tajuk MH. Yusuf takkan dapat benda tu dekat radio. Tak ada. Kalau even diorang panggil ke radio pun, radio hanya akan tanya sikit-sikit je. Sebab talk set diorang hanya 10 minit paling lama. 15 minit. Satu talk set. Sebab diorang ada lagu, diorang ada iklan, diorang ada berita, diorang ada trafik. Jadi pendengaran kita tu tak puas. Halwa telinga kita tu tak disajikan dengan puas. Kenapa sekarang podcast makin naik? Sebab zaman sekarang, zaman gadget, Yusuf. Gadget ni dah di tangan. Berapa ramai sangat orang yang dengar radio di handphone. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh kan? Boleh, dah ada apps. Dah ada apps boleh dengar radio dekat handphone. Tapi orang pilih tak untuk dengar compact tu? Tak. Walaupun dulu, ingat zaman dulu handphone ni macam tekan-tekan butang, dia ada apps radio pun. Nokia. Dia ada apps radio pun. Tapi orang tak guna. Orang tak dengar. Zaman sekarang, Yusuf, orang ibarat Gen Z lah. Yusuf Gen Z kan? Harap-harap lah. Gen Z, hantar duduk dalam hutan, kita bagi dia 3 pilihan. Engkau nak makanan, engkau nak tempat teduh, ataupun engkau nak handphone. Akan pilih handphone, Yusuf. Dah tak boleh hidup, Yusuf, zaman sekarang ni dengan kalau tak ada handphone, Yusuf. Jadi bila handphone dah di tangan, orang dah boleh pilih orang nak cari apa yang dia nak dengar. Contoh, hari ini orang nak dengar Yusuf dan Syuk Saha punya episod. Kita berborak pasal apa tadi? How to brand diri menjadi brand friendly. Jom guys dengar ni. Mana boleh dapat barang ni kat radio? Dengar. Tak ada iklan, tak ada seling lagu. Boleh dengar full. Itu beza kita. Jadi sebab tu Yusuf, bila podcast ni pada abang dia lebih merujuk kepada sesuatu yang kita nak kupas dengan lebih dalam. Faham. Macam contoh, kami panggil guest. Kita panggil guest Datuk Atan. Kita dah kenal Datuk Atan. Tapi kita ada masa sejam untuk kita gali habis-habis siapa Datuk Atan. Sama macam Syuk. Yusuf dah kenal Syuk. Tapi Yusuf ada masa 2 jam ni gali habis-habis. Siapa Syuk? Yang duduk matrik, tak ambil exam. Dan Yusuf pun tak ambil PSR. Kita gali habis-habis. Itu bestnya podcast. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.